terlambat sedikit tadi kerana kami terpaksa melencong ke klinik kesihatan yang memerlukan kursi roda dan beberapa kemudahan dalam usaha meneruskan program vaksin. Dan oleh itu kita telah mengambil waktu yang sepatutnya dijalankan di sini. Jadi saya mohon maaf atas kelambatan itu, bukan disengajakan. Bukanlah kita berhenti minum kopi, tidak. Kita berhenti kerana ada hajat yang segera. Ini tak boleh ditangguh kerana program vaksin itu kita nak percepatkan. Ya, kita tidak mahu umpamanya program vaksin ini macam biasa, iaitu orang besar, orang atas semua dapat, orang bawah ni semua dapat paksa tunggu, tak tahu bila, kemudian kemudahan pun tidak ada. Jadi kalau kita fikirkan OKU dan orang tua yang tak ada kemudahan, jadi nak berjalan jauh, nak pergi dapat suntikan, maka kita siapkan kursi roda. Jadi untuk atas kelewatan itu saya mohon maaf. Saya tentunya sebagai sekarang ini jadi orang Port Dickson, gembira bila saya ikuti perkembangan sejak 2019 bila projek yang agak terbengkalai Tiara dulu ini diambil alih oleh Ehsan Group of Companies. Saya memang diberikan maklumat kemajuannya dan alhamdulillah bila saya dimaklum oleh Menteri Besar Saudara Aminuddin, beliau bersama-sama untuk melancarkan program pembukaan kemudahan ini. Dan saya doa kepada Allah SWT mudah-mudahan projek ini akan dapat sambutan dan apatah lagi diberkati di bulan Ramadan ini dengan beberapa program tambahan. Sudah sebut ini ihya Ramadan. Dalam agama ini, ihya itu menghidupkan, itu banyak maknanya. Sebab dakwah ini bukan saja bil lisan, tapi mesti bil amal. Ada perbezaan di antara ungkapan dan kata-kata dan pelaksanaan kata-kata dalam bentuk amal. Sebab itu dalam ayat Al-Quran, dalam soal ihya ini, dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Lima yuhyi itu penghayatan. Ya. Maknanya seruan kepada orang beriman, menyeru itu satu kebaikan. Ya. Semua orang boleh seru. Seru kadang baik, sedang macam-macam lah seru baik. Hiduplah secara sederhana, tapi dia bertaraf lebih daripada orang lain. Jangan belanja boros, tapi tengok kehidupannya penuh borosan. Kita tolak rasuah, tapi yang bercakap juga kepala rasuah. Oleh demikian agama ini mengingatkan kita, ya, bukan sahaja menyampaikan idza da'akum, tetapi ditambah lima yuhyikum, mestilah menghidupkan, ihya, mengihyakan, menghidupkan, melaksanakan kata-kata itu. Di antara tugas dalam puasa bulan Ramadan ini, betul tahan lapar dan dahaga. Tetapi bila kita umpamanya iftar buka puasa, kita tak ingat orang yang susah. Belanja kita, keborosan kita itu, jadi dia bertentangan dengan semangat ihya Ramadan. Ihya Ramadan ini selain daripada lagi nilai spiritual, supaya jadi lebih baik, amalan lebih banyak, tarawih, baca Quran, kuatkan akidah keimanan kita, adalah untuk lebih prihatin tentang derita rakyat. Sebab itu bila kita tengok umpamanya ada orang puasa pada Ramadan tapi tak peduli langsung jiran dia yang miskin, yang susah dan qaryahnya tidak dijaga. Ini bertentangan dengan ihya Ramadan. Ihya Ramadan. Dan bila saya sebut jiran, tetangga atau qaryah, saya sebut Muslim dan bukan Islam. Semua sekali. Dia tak boleh kata jiran saya yang miskin ada 15 orang, 10 Muslim atau Melayu atau Indian Muslim, 4 India Hindu, 1 Cina Buddhis.
Jadi kita jaga 10 yang Muslim cukup. Tak betul. Dalam program kita, kesedaran agama kita, tentang masalah jiran tetangga, orang susah di qaryah kita, sama dia Muslim, atau Kristian, atau Hindu, atau Buddhis, dia mesti jadi tanggungjawab kita, meringankan beban kita. Itu yang membedakan kita dalam arti ihya sebagai agama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu beda dia. Ya. Jadi sebab itu saya ucap terima kasih kepada Datuk Haji Abdul Hamid dan bala tentera dia lah ramai. Bala tentera dia maknanya staff di kekuatan dia lah. Kalau dulu disebut bala tentera, sekarang ni staff dan eksekutif dan pengurus. Kerana menjayakan program Ihya Ramadan ini. Ya. Jadi saya ada kaitan pelaksanaan kata-kata, membantu orang yang susah, dan nilai spiritual bulan Ramadan ini. Dan saya sebagai tanggungjawab, bukan bagi tazkirah ba'da zuhur ni, tapi tanggungjawab mengingatkan, ya, bulan ini juga, ya, minggu lalu bila di sini sambut Ramadan ni, saya sebut tentang apakah ayat ni diperintahkan kepada kita bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Islam ini, banyak kawan-kawan kita yang kadang-kadang tak ikuti. Perintah Ramadan itu puasa untuk orang Islam. Tapi Quran menyebut seperti mana yang diperintahkan kepada umat terdahulu. Maknanya orang-orang sebelum Islam itu ada amalan puasa mereka. Dengan cara begini, tak adalah sangat perbenturan atau pertentangan atau pergelutan di antara agama di negara kita. Kerana Quran sebut ada bulan puasa bulan Ramadan, perintah, tapi Quran mengiktiraf, menyatakan seperti mana yang pernah orang terdahulu sebelum Islam pun ada puasa mereka masing-masing, agama mereka masing-masing. Jadi puasa itu satu amalan yang universal. Cuma ditekankan dalam Ramadan ini, ya, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa kepada Allah SWT. Sebab itu amalan kena tambah. Di bulan Ramadan, dari masjid saya kata 3 malam pertama penuh, 3 malam akhir penuh, tengah tu dia lapang. Jadi dia tidak ada istiqamah, tidak ada kesungguhan menyempurnakan amalan. Sebab ini kalau ada, kita macam sekolah, saudara-saudari, anak-anak di sekolah, kita ingat kita tak masuk sekolah. Tak betul. Bulan Ramadan ni semua masuk sekolah. Sekolah Ramadan, madrasah Ramadan, ataupun dikatakan tarbiyah ar-ruhiyah, di mana kita suci balik diri kita dan amalan kita. Sebab itu nak suci macam mana? Lapar, dahaga, ya. Quran tak baca, tambahan. Masjid kita tak imarahkan. Tarawih kita tak sempurnakan. Jadi kalau begitu, jadi sekolah kita ni macam ambil UPSR 4-5 kali tak lulus. Umur berapa sekarang? 60 tahun. Berapa kali dah Ramadan? 60 kali. Atau katalah 40 kali. Baik. 40 tahun betul-betul. Tapi UPSR tak lulus juga. Kerana amalan kita itu tidak kita perbaiki. Kita tak tingkatkan. Kita masuk madrasah tahun ini. Tahun depan masuk lagi. Tahapnya sama, tak meningkat. Sebab itu madrasah Ramadan yang disebut la'allakum tattaqun itu mengangkat darjat ketakwaan kepada Allah SWT. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ditanya, apa dia takwa? Ittaqullah. Kalau dalam khutbah Jumaat, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sesungguh takwa. Makna takwa apa? Takwa ini bila ditanya Sayyidina Umar, ia seolah-olah kita berjalan dalam belukar yang berduri. Ya, orang yang mungkin baik, mungkin alim, tetapi dia masih ada jalan itu yang penuh berduri. Makna dia kena waspada, siap siaga, teliti. Apatah kita ada lagi. Maksud saya, dengan kekurangan kita, dengan ilmu yang tak banyak, amalan tak banyak. Kalau kita nak takwa, kita harus waspada. Jalan ini penuh belukar dan duri. Maka, kata Sayyidina Umar, jaga
maka teliti. Jalan belukar waktu gelap. Jadi harus teliti supaya jangan luka kerana langgar pohon berduri ataupun koyak baju-baju kita. Jadi senantiasa itulah maksudnya ketakwaan. Always in the state of preparedness. Ini baru kita boleh maju. Baik. Habis dah bab tazkirah ni. Ni kita meraihkan saudara Abdul Hamid dan rakan-rakan dia. Dan gembira, Alhamdulillah. Pertama, kejayaan dia dengan waterfront ni. Satu lagi mercu tanda penting di Port Dickson yang telah dipulih semula. Karena sebelum tu bila saya datang sebagai ahli parlimen, nampak semua terbengkalai. Jadi saya takut kalau tak ubah dalam setahun, saya dah beritahu Khairi, ini DO saya dengan DO sekali dianggap DO di mana? DO di daerah terbengkalai. Oleh itu saya pakatlah dengan DO, dengan Zamri, dengan Ravi semua ni. Kita kata oleh itu kita harus percepatkan dan sokong apa saja langkah untuk memulihkan. Apa maknanya pemulihan? Bila kita pulih, syarikat tentu untung. Bila syarikat untung, dia ada tanggungjawab. Bukan sekadar CSR. Dia ada sebut tadi, Tuan Abdul Hamid sebut tadi, juga infak, sedekah, amal jariah. Apatah lagi di bulan Ramadan. Itu satu. Keduanya, bila pulih balik, kita yang susah atau yang miskin jangan langsung sakit hati yang tengok orang kaya. Ada. Sebab bila dia pulih, pekerjaan ditambah. Dan saya selalu pesan, orang yang pulih di Port Dickson, bagilah peluang keutamaan kepada anak-anak Port Dickson. Janganlah semuanya. Ya. Jadi anak-anak Pulau Pinang tak ada peladu kerja. Tapi bagi keutamaan. Maknanya kalau ada 200 pekerjaan, biarlah 100 lebih anak-anak Port Dickson. Yang lain itu tambah ikut kelayakan dan disiplin masing-masing. Jadi yang bekerja sini, anak-anak Port Dickson yang kerja di sini dan kawan-kawan yang baru kerja, saya nak minta supaya jaga disiplin, ya, jaga ketaatan dan loyalty kepada syarikat yang kita khidmat. Kerana ini penting. Kemudian kegiatan di sampingan di kawasan pantai, gerai-gerai dan warung-warung itu juga akan tambah aktiviti. Terutama sekarang ni bila kita dah kurang sikit tekanan PKP ni. Tapi pada masa itu saya ingin tekankan keperluan kita jaga. Pakai ni selalu, ya, tutup muka, kemudian jaga jarak. Yang nak muda kalau ada dating pun jaga jarak. Jadi kalau teman tu kita nampak sikit, 1 meter, patah balik. Dengan cara itu dakwah pun berjalan. Kena jaga jarak. Jadi saya sebenarnya happy sikit dengan Tuan Hamid pada hari ini kerana ada cerita yang baik. Pertama, kita pulihkan. Keduanya, kita ihya Ramadan. Orang yang susah pun dapat keberkatan. Ketiganya, pekerjaan pun dapat. Dan image Port Dickson pun dapat ditingkatkan. Ya. Jadi untuk itu semua saya turut bersyukur kepada Allah SWT dan mendoakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan acara pada malam ini, pada petang ini, kita dapat meriahkan dalam semangat Ramadan. Ya. Dan supaya ia juga menggalakkan ramai kawan-kawan lain, syarikat lain juga untuk tambah ikhtiar mereka meringankan beban. Ya. Sebab kerajaan ni Perdana Menteri kata dah tak ada duit. Ini kerajaan paling miskin di dunia. Kerajaan ni kita tak ada duit. Jadi minta Tuan Hamid tambahlah bagi orang miskin-miskin. Jadi ucap terima kasih lah, ya, kepada semua saudara-saudari yang jaga anak-anak. Yang ada anak-anak ini jaga supaya amalan mereka lebih baik. Ramadan biar jaga tanggungjawab ibu bapa, ya. Jaga anak-anak Ramadan dengan baik, sekolah mereka, pendidikan,
Jaga. Takat kami tolong je kerja hari-hari, saya bagi duk cari duit nak beli komputer, tablet, duk bagi peranti ni. Ya. Tapi saya tak boleh kawal di rumah. Anak tu buat apa, tengok apa, enjoy apa, atau belajar. Itu tanggungjawab ibu bapa. Semoga Allah SWT memberikan taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.